akan bermula untuk pusingan yang ketiga daripada 5 untuk hari ini. Tapi tadi kalau kita ada anugerah siapa punya baju paling sesuai dengan lagu tu, dengan genre lagu tu, hands down lah aku akan bagi anugerah tersebut kepada Trixnity. Dia punya baju tu memang dah gaya-gaya rapper dah sebenarnya. Walaupun muka dia agak jambu, tapi bukan genre K-pop yang dia cuba untuk tuju, tapi sebenarnya rap. Walaupun dia punya scene dia tak banyak, tapi dia punya baju dia memang kena lah. Baju dia, style dia waktu tu dengan dia punya overall penampilan tu memang kena lah dengan lagu tu. Tapi pada waktu inilah dia round kita yang ketiga. Sekali lagi akan kembali ke map Erangel, di mana ini adalah perlawanan yang melibatkan grup A, B, C dan juga E. So grup B, Anti-Circle, Homeboys, Team Wales dan juga Tabah NC tidak akan bermain pada pusingan kali ini. Dari segi drop spot, Anti-Circle di Asnaya akan diambil alih oleh NSP Astra. Homeboys container, so mungkin akan ada kekosongan di bahagian container. Begitu juga dengan bahagian Gatka, tidak ada Team Wales. Tabah NC Farm akan diambil alih oleh YS64X yang juga turun di tempat yang sama. Itu sedikit mengenai drop spot. Ya, tepat sekali. Ini 4 rivals untuk Rozok confirm tempat mereka akan ubah dan pasukan Farang akan pergi ke kawasan persekitaran tersebut ke area Winds. Jika korang semua betul-betul tahu drop spot masing-masing, ini ada tempat-tempat yang tertentu dan juga ada beberapa media juga yang pun share. PUBG Mobile juga share juga tentang drop spot masing-masing dan sebenarnya mereka ada memilih dan saya dengar nanti ada untuk pusingan ketiga akan ada satu perbezaan daripada segi drop spot, tapi tidak mengapa. Ketika ini daripada AP tadi baru saja menyentuh senjata terus menembak terhadap pihak lawan mereka. Dan hari ini ada Erangel dan juga Miramar saja akan dimainkan. Sememangnya memanglah orang kata apa, map Sunhawk tu player tak suka, tapi saya suka sebenarnya map Sunhawk tu dilihatkan sebab player ni kita akan dapat merasakan keresahan player, ketakutan player dan juga kesakitan hati player apabila circle scam mereka. Untuk dilihatkan sebab player ni kita akan dapat merasakan keresahan player, ketakutan player dan juga kesakitan hati player apabila circle scam mereka. Tapi problem dia, game dia akan slow sangat. Satu benda yang mungkin and satu lagi benda yang terjadi adalah circle terakhir akan ada banyak tim yang bermain healing. So nanti dekat dalam circle tu ada dalam 10 tim, 8 tim, tapi dekat dalam circle mungkin ada 2 atau 3 tim je yang betul-betul boleh lawan untuk dapatkan chicken dinner. Yang lain kebanyakan akan melakukan meta healing. Tapi itu bukanlah satu benda yang terkutuk, bukanlah satu benda yang tidak boleh dilakukan ataupun satu benda yang melanggar undang-undang, rules yang ditetapkan dan sebagainya. Itu semua adalah part of the meta. Cumanya satu benda yang saya suka pasal Erangel dan juga Miramar adalah gameplay mereka memang dynamic. Banyak rotasi yang menarik ataupun mungkin kedudukan bahagian high ground, low ground. Perkara-perkara tersebut lah. Sunhawk ni menarik. Cumanya dia banyak berlaku di circle-circle yang terakhir instead of awal-awal permainan. Tapi apapun, pada waktu ini tidak ada perlawanan yang berlaku, tidak ada pertempuran yang berlaku. 64 orang pemain semua yang masih lagi ada 16 pasukan yang berbeza. Kalau kita lihatkan Geek Fam dengan ketiadaan Homeboys, mereka telah pun membuka ke kawasan kontena untuk memaksimumkan looting untuk pasukan mereka. Ya, itulah awal-awal ni kan. Cuma saya masih lagi menunggu momen-momen nak menabrak ke apa benda ke lepas tu rata kan tu. Saya tunggu juga. Ketika scrim banyak berlaku benda-benda macam ni sebab mereka berani. Scrim je bang, langgar je. Tapi di dalam pertempuran sebenar ada 2-3 tim tadi mereka berlanggar saja. Contohnya tadi seperti bosku. Tapi malangnya bosku tadi yang langgar seorang je dan dia terus saja hilang. Saya tak rasa dia langgar tadi. Yang tadi tu boleh kita katakan dia terlanggar ataupun dia nak riki-riki saja kawasan tersebut tapi tak disangka-sangkakan yang dia yang telah pun dijadikan mangsa bertemu dengan pasukan pihak lawan mereka ketika itu ditabrak beramai-ramai. Farang Legend, adik Luke, King of Suntik dia gelarkan diri dia kan. Saya tak pasti, saya tak kenal sangat dia. Mungkin betul aku apa yang diberkatakan oleh Amy. Tak kenal. Ya, saya masih lagi berkenal-kenalan dengan ada pasukan-pasukan
yang baru saya masuk lah PMPL MY season 4 kan. So kita kena berkenal-kenalan lah. Tak adalah macam kita tiba-tiba terus kenal kan. Walaupun sebenarnya jadi kelakar sebab kita memang biasanya kita akan cast untuk PMNC, PMCO dan sebagainya. So sebenarnya kita dah kenal. Boleh katakan VXM Fun X, Farang Legend, Yudo Alliance ataupun dulu dikenali sebagai TJ Ares, YSX Sport X, NSP Astra ataupun Astra X. Semua pasukan-pasukan ini adalah pasukan-pasukan yang datang dari community. Dan sebenarnya bagi saya sebenarnya tak asing sangatlah untuk melihatkan aksi mereka. Tapi kali ini di satu platform yang berbeza, di mana di sini semuanya adalah pasukan dan pemain profesional. Betul, tepat. Dan tak kisah daripada mana mereka datang dan berapa lamakah pengalaman mereka, mereka tetap professional player PMPL ataupun dikenali sebagai PUBG Mobile Pro League bang. So siapa dah masuk PPL, mereka telah pun dikategorikan sebagai professional player. Dan yang lain itu mungkin kita boleh panggil semi pro ataupun amatur. Jadi just orang kata apa, satu pembelajaran yang baru jika tak ada sesiapa yang tahu ke dan sebagainya. Kadang-kadang macam mana jadi professional player bang, macam ni ya. Contoh dia kadang-kadang kau dah masuk tournament pun dah boleh dikirakan sebagai professional player. Tapi kalau nak betul-betul claim saya professional player, 24 ni saya ada tournament, macam tu korang kena main NSP Astra, mereka dah sampai di bahagian shelter, agak laju juga. Saya tak pasti sama ada mereka pergi ataupun tidak, Yasnaya. Dikabarkan bahawa mereka akan take over tempat Anti-Circle sebab Anti-Circle tidak bermain kan. Sayang pula bagi Yasnaya tu kan memang besar. Dan memang sangat meriah kalau dapat loot secara bersendirian tanpa gangguan mana-mana pasukan yang lain. Tapi VXM Funex telah pun memulakan pergerakan mereka pada waktu ini daripada bahagian Primorsk, RSG, Boskur dah mula menghampiri. Tapi tadi first round pun sama juga kalau ingatkan. Zigzag waktu tu dia melepaskan beberapa dust tembakan ke arah Batman. Tapi Batman ada compound pada waktu tu. So dia just tembak lepas tu caw. Pada waktu ini memang rasanya diorang pun dah tahu dah daripada homework yang mereka lakukan. Memang tim ni akan ada berdekatan dengan kita. So kita kena ready dan kena prepare untuk take fight dengan pasukan sekian. Ya betul, sebab kalau ikutkan RSG dengan Bosku memang diorang punya drop spot tak adalah jauh mana pun. Jadi tidak akan jadi satu masalah besar sangat-sangat untuk kita saksikan ketika ini, di mana D yang tidak akan ada, Anti-Circle tidak ada. So bukan sahaja Anti-Circle, NC, Homeboy dan Will tak ada. Cuma yang peliknya memang RSG selalu akan jumpa Bosku. Itu adalah satu perkara yang begitu menarik untuk lihatkan, sebab RSG diorang kat area Milta, tapi Bosku kat area Mansion, lebih kurang area kat kawasan Mansion dengan Prison. Tapi Farah dua datang depan muka, tapi Exist confirm boleh dapatkan knockdown ini dengan mudah dan cuba untuk melarikan diri. Kenderaan dibawa tapi confirm tidak akan dapat dilepaskan ketika ini. Tapi kalau lepas, sumpah memang busuk. Lepas! Sol! Satu peluang dilepaskan begitu saja. Sepatutnya mereka boleh dapatkan satu kejatuhan dengan mudah, dan Wolf Arrow mungkin telah pun menerima akibat mereka dan mereka tidak akan melakukan apa-apa. Tapi itulah dia, satu pembalasan dendam dilakukan daripada pasukan Wolf Arrow. Mereka jatuhkan satu, mereka dapat dua. Dan ketika ini, Down Beauty, dia tak akan tunggu Zol, dia pergi ke depan. Kali ini dia pula akan menabrak, dan ini adalah ketakutan yang sering kali dilakukan daripada pasukan Wolf Arrow, di mana mereka sekarang telah pun mencari pihak musuh mereka. Dia makan abang! Dapat sekali 3, dan ini akan mengakibatkan 3 pemain jatuh untuk pasukan Exist Red One. Ya, malang sekali untuk Exist Red One. Sedangkan mereka tadi yang mendapatkan kejatuhan terlebih dahulu terpasukan Wolf Arrow dan boleh dapat 2 sebenarnya. Tetapi overpicking yang dilakukan oleh mereka telah pun memakan diri, di mana 2 orang pemain mereka dijatuhkan, dan itu telah pun membuka peluang untuk Dumb Curie terus saja membuat satu agresif push ke bahagian hadapan, dan hasilnya 3 orang pemain tumbukan akan dilepaskan. Exist Red One malang, sangat malang untuk mereka. Permulaan yang baik di hari yang pertama ini, tetapi 2 pusingan yang seterusnya serba tidak kena untuk mereka. Kacang bersendirian saja pada waktu ini untuk Exist Red One. Hinuk, Voke, Mika, ketiga-tiganya telah pun terkulai layu. Geek Fam, jarang-jarang untuk melihatkan mereka berada di bahagian Bukit Rozok. Tapi pada waktu ini, Icha akan dimainkan sekali lagi untuk pasukan Geek Fam. Ini adalah game yang kedua untuk mereka. Ya betul tu. Nampak gaya memang penggunaan Icha seakan-akan akan diletakkan pada setiap match mungkin. Tapi Team Secret rotation akan dilakukan terlebih dahulu pada Team Secret. Bila akan keep di bahagian bawah. Farang Legend juga
akan dapat dilihatkan ketika keempat pemain mereka belum lagi melakukan pergerakan. Mereka still sedang berada di kawasan luar. Mereka kena bergerak dengan awal sedikit. Jika tidak, mereka perlu untuk menembusi pertahanan-pertahanan yang telah pun dibina oleh pasukan mungkin TS, Gipfam, Rex M dan juga R2K. Tapi kalau kita lihat kat Yudo Alliance, mereka bermain dengan begitu lewat sekali ya, tanking zone untuk memastikan dan bahawa mereka tidak perlu untuk tersempat dengan Gipfam dan juga Homeboys lah kalau Homeboys main, sebab itu adalah pasukan-pasukan yang akan turun berdekatan dengan mereka. Tapi Moki dijatuhkan, trade yang begitu laju sekali daripada Calamity dengan keadaan yang sangat-sangat tenang sekali, memberikan satu kill untuk pasukan VXM Fanex. Tapi mereka juga akan hilang satu orang pemain yang telah pun dihabiskan secara langsung. Tapi Insomnus menabrak Damrut. So banyak pertarungan yang berlaku. Baru saya 10 minit berlangsung perlawanan kita ni sangat-sangat laju, hanya disebabkan circle yang ditarik ke bahagian kanan dan majority team ada datang daripada bahagian kiri. Icha juga telah dijatuhkan pada waktu ini dan defend. Oh my god. Sakit. Memang Tuhanku, tapi Echo dari jauh kita lihatkan dia mengawal di call tadi sampai tarik phone dia, tapi bom dilempar daripada NSP tak dapat ke enemy. Tapi Team Secret shot dijatuhkan terus oleh Farang Legend. Sangat-sangat baik sekali daripada Adiluk. Adiluk dapat satu snipe berjaya untuk dikeluarkan dan rata untuk Geekfam tempat yang ke-16. Dua pusingan yang sangat-sangat tidak baik untuk Geekfam pada hari ini. Satu perkara yang agak menyedihkan untuk Geekfam, tapi mereka kena teruskan juga. Ya, pressure agak tinggi untuk pasukan Geekfam sebenarnya, sebab mereka dari segi jumlah pengutipan mata untuk dapatkan slot secara langsung ke PMGC daripada MOSD, mereka yang paling tinggi. Tapi setakat dua pusingan yang dimainkan dan kedua-duanya di Erangel, mereka hanya mendapatkan satu mata saja, Amy. Dan satu mata itu daripada placement di pusingan yang pertama tadi. Mereka dapat nombor 9 tambah sebarang mata singkir. Kali ini nombor 16 dengan kosong kill. Mungkin strategi mereka masukkan Icha mungkin masih lagi belum membuahkan hasil, ataupun mungkin adalah kesilapan yang dilakukan oleh mereka yang perlu untuk mereka bincangkan dan perbaiki sebelum mereka bermain lagi baki dua pusingan untuk hari yang pertama ini. Tapi VXM Fanex malang untuk mereka sebab betul-betul mereka telah pun di-lock daripada bahagian high ground ke kawasan low ground tersebut. Satu lagi pemain mereka akan hilang. 2 kill untuk R2K. Zain. Itu gerakan dilakukan dengan penggunaan zat. Alamak. Punya besar semalam tak ada batu tu ni. Semalam tak ada. Punya besar jalan tu. Kita tengok dah pula daripada arah berbeza. Tiba-tiba kau terlanggar. Memang kambing betul lah. Tapi nak buat macam mana. Saya mungkin dia tak nampak jalan tu. Rabun mungkin. Tapi ini dia Iftar. Juga RSG kembali pemandangan kita di dalam bulatan yang kedua. Pasukan Exist Red One paling sakit sekali sebenarnya. Walaupun mereka tidak dikeluarkan pada awal, tetapi mereka hilang pemain mereka paling awal. Dan sepatutnya tadi Sol, mereka boleh dapatkan 2 mata singkir awal dengan mudah. Tapi tak disangka-sangka kan. Terlepas juga salah seorang pemain ini seperti lipas kudung. Nyawanya 1 titik. Tapi hidup lagi. Ya, Zuli. Zuli adalah mamat yang dimaksudkan oleh Amy sebentar tadi. Memang betul-betul rezeki dia lah. Juga dibantu oleh rakan dia yang berhenti lebih awal, di mana 2 orang player Exist Red One jatuh secara laju. Itu menjadi turning point segala-galanya lah untuk pertarungan yang berlaku di antara Exist dan juga Wolf Arof. Dan memang diorang kena expect diorang akan selalu lawan sebab diorang ni adalah tim dua-dua tu je lah tim yang akan turun dekat Pulau SMB. Diorang dah kena expect untuk lawan satu sama lain. Tapi Lex dari Yudo Lions telah pun tersempat dengan 4 rivals. Lex akan dihabiskan 4 rivals pembukaan mata singkir untuk mereka pada waktu ini. Tapi masih lagi ditunjukkan kepada kita. Sekelang ketiga, 13 minit telah pun berlalu. Yudo Lions pusingan sebelum ini mereka dapatkan kosong mata. Dan jika mereka tidak mampu untuk bertempur dengan lebih baik untuk pusingan kali ini, mereka akan dapatkan lagi kosong mata. Dan itu bukanlah perkara yang baik sekali untuk pasukan mereka jika mereka nak melepaskan diri mereka pergi ke Super Weekend. Yudo Lions menunjukkan konsistensi yang sangat baik sekali. Konsistensi. Ada satu lagi apa tah yang dikatakan oleh G. Dalam bahasa Melayu, konsistensi tak ada. Dia ada satu ayat dia. Apa? Kecekalan. Konsistenan. Bukan. Ayat dia pelik sikit. Kekalan. Lebih kurang macam tu. Apa dia? Pengekalan. Ada. Dia ni. Ada. Dia bagi tahu. Nanti bila kau recall, nanti kau beritahu aku. Aizen akan dijatuhkan oleh kekalan.
ketekalan. Tu ayat dia. Ketekalan. Dia aku cakap, oh, ketekalan dia consistency ni tak ada. Ketekalan. Lepas tu ayat dia. Tu dia kata, aku kena kena memastikan kita letakkan ayat bahasa Melayu yang baku. Kambing. Tapi betul lah, Itu. ketekalan tu adalah konsisten. Yalah. Ya, winner-winner chicken dinner. Kita bukan cakap winner-winner chicken dinner. Kita cakap menang-menang. Chicken Menang-menang ayam makan malam. Ya Allah, panjang. Ayam makan malam. Kan pelik nama dia. Menang-menang ayam makan malam yang diambil oleh pasukan tersebut. Lain bunyi dia tu. Ya, memang lain. Sebab tu untuk Malay casting ni sebenarnya masih lagi kita ada mixture ataupun ya kalau nak betul-betul baku kan. Kalau nak betul-betul baku memang banyaklah kita punya istilah yang terpaksa untuk ditukar. Misalnya flanking akan jadi rotasi jarak jauh. Atau putaran lah. Rotasi tu pun bahasa pinjaman. Putaran jarak jauh. Dan dekat situ mungkin telah memberikan konotasi yang berbeza. Konotasi pun mungkin orang macam konotasi. Tu dia macam asalkan orang faham still lagi okey. Tapi betul lah ketekalan tu adalah konsisten. Tapi pada waktu ini SMG ada kedudukan yang baik. Team Secret juga akan menyertai tidak berapa jauh. Insomniacs dapatkan Chong EVOS VIP. Garang betul gameplay mereka di pertengahan permainan ini. Tapi tengoklah circle ni memang ini adalah peluang yang terbaik untuk SMG. Sekali lagi beraksi dengan garang mengumpulkan mata semaksimum mungkin. Malangnya untuk RSG mereka berhenti di satu tempat yang paling berbahaya sekali. Di mana ketika ini ZZ akan dapatkan juga satu lagi kejatuhan. Dia pula sekarang ini sedang merangkak bom dilempar dari depan Rex. Di mana ke tempat yang salah. Di mana ketika ini dia akan lebih berhati-hati. Bom ditarik, bom asap juga dilemparkan. Batman datang ke depan Rex cuba untuk membalas kembali. Bom tak diberikan tapi malangnya untuk pasukan RSG. 3 pemain telah pun hilang. 2 ke 3 pemain telah pun hilang dan rata sekelip mata begitu saja untuk RSG. Penabrakan tetapi dia yang rata ke sini. Mungkin RSG memang terkenal dengan satu pasukan yang suka mengambil bahagian tengah. So mereka design untuk rotate straightforward pergi kawasan tersebut. Tapi bosku telah pun menunggu dan bosku mencacing perkara tersebut langsung tidak dijangka oleh RSG. Tapi pada waktu ini Sam9 Gang, 4 Rivals, para legend begitu hampir sekali antara satu sama lain. Apple melepaskan tembakan tapi Apple telah pun ditembak kembali. Dep juga akan menerima tekanan. Tembakan balas kepada balas telah pun berlaku antara tiga pasukan yang berbeza ini. Cukup menarik untuk disaksikan tapi Bebang untuk dua orang kena letup tadi untuk pasukan R2K dan hanya berbaki 2 saja lagi. Masuk dalam batu ni dia nak masuk. Dia akan tanya dekat batu belah batu bertangkup ada ruangan kosong tak? Tapi Drax, alamak, dia yang akan jatuh. Dia yang akan hampir untuk dibunuh tetapi dia masih lagi akan mampu diselamatkan disebabkan pokok tersebut. R2K agak bahaya. Satu bagi saja yang menjadi harapan terakhir untuk pasukan mereka. Spray down dilepaskan NSP. Dijatuhkan juga oleh Bravo. Cantik sekali penggunaan scope 3 dekat situ. Tapi dia kena habiskan cepat. Kalau tidak memang confirm lah kena KS. Sebab itu adalah perkara yang kerap kali berlaku apabila circle-circle macam ni. Tapi dia sempat untuk menamatkan reward main tersebut. Satu pembukaan mata singkir untuk pasukan Sam9 Gang. Tapi 14 tim masih lagi ada. Circle, aku rasa circle ni dah susah dah. Tapi circle ni tak uncommon sangat. Di mana circle ini cenderung untuk tarik ke bahagian Milta Power. So ini bukan satu circle yang jarang lah untuk kita lihatkan sebenarnya. Lemak satu lontaran api-api yang sedikit silap dilakukan daripada Zack tadi tapi dia still selamat. YSX mereka nak menabrak, 3 orang pemain telah pun tiba. Wairi, bahaya dia nak manjat masuk tadi tetapi tersekat seketika dan mereka berada betul-betul di kawasan hujung dan tembakan betul-betul daripada bahagian belakang. Damn QT dapatkan jatuh terhadap pihak lawan mereka tapi YSX merupakan tembakan juga ke dalam rumah cendawan ni. Rumah cendawan ini ada tinggal seorang je lagi pun tapi mereka masih lagi dalam keadaan yang begitu berhati-hati. Kalau mereka terlampau yakin mungkin mereka akan hilang satu atau 2 orang pemain mereka di mana NSP di dalam kepala otak mereka ketika ini kalau siapa yang jatuh itu adalah satu kill point untuk mereka. Ya betul, langsung tidak mau ingin mengambil sebarang risiko sebab mereka tahu circle yang seterusnya tidak berpihak kepada mereka. Kalau dia pergi lawan, kalau satu jatuh confirm dah tak boleh nak angkat. Fredo diletupkan, Zigzag akan melihat
Dari bahagian atas cuba untuk menjaga revival yang dilakukan oleh rakan pasukan beliau, tapi Wolf Arof dah mula merencanakan pergerakan pada waktu ini. Untuk pergi lebih ke bahagian hadapan sebenarnya bukan untuk terus masuk dalam zone. Pergi bahagian hadapan, cuba untuk lock bahagian pasukan Bosco daripada bahagian hadapan, tapi zigzag. Kawalan recall yang kau memang penambahan yang kalau dikatakan salah satu best transfer, hands down aku boleh katakan zigzag adalah one of the best transfer untuk season ni. Ya, betul tu. Dia memang begitu-begitu quality sekali kalau diikutkan. Tapi Bufarov bukan setakat saja Bosco. Malah di bahagian belakang ada pasukan yang lain yang akan cuba untuk berikan tekanan terhadap pasukan mereka. Tapi For Rivals, salah satu pasukan yang suka untuk berada di dalam tengah suka zigzag. Dia akan menabrak terlebih dahulu. Satu bom tangan ditarik, dimasak dengan cukup rasa. Ketika ini satu tembakan abang, halangnya Bosco. Zigzag telah pun jatuh, memburu pergi ke depan, memberikan tekanan mencari pemain lawan mereka. Bosco mereka dah menabrak, tapi ketika mereka dah hilang seorang pemain, tapi itulah dia bom yang mantap sekali telah diberikan terhadap diri beliau. Dan Bosco hanya tinggal seorang saja di mana Unit Lions nampak mereka. Sun daripada bahagian belakang juga dapat dilihat oleh si Rich. Kedudukan ini terlampau penuh dan terlampau ramai sekarang ini. Sangat-sangat sengit dan sangat-sangat sesak di dalam bulatan kita yang kelima. Dan itulah Reza akan berjaya untuk mendapatkan Grenade Eliminator kita dan Axis Red One rata akhirnya di tempat yang 11. Ya, tapi kalau kita tengokkan dekat bahagian utara tu memang betul-betul sedap sebab kebanyakan perlawanan sekarang ini berlaku di bahagian selatan. Amy Bosco akan terkeluar di tempat yang ke-10 dengan 4 mata singkir saja untuk pasukan mereka. YSX masih lagi belum berjaya untuk milih masuk dalam circle yang berikutnya. Zuli dijatuhkan oleh Wairi. Euro Lions masih lagi ada pada waktu ini, tapi 4 mata singkir untuk pasukan Wolf Arrow. SMG masih lagi ada di bahagian bawah. Dia bakal dilepaskan secara random. Cantik son. Gila dia tapi main garang kau. Wow, tembakan rambang daripada Suns. Itu adalah salah satu highlight sebenarnya untuk kita berikan kepada anda semua. Satu tembakan rambang ke dalam memasap tersebut dapatkan satu. Dan ketika ini Raid akan mula untuk meloncat-loncat pergi tempat yang berbeza. Euro Lions ketika ini dia tidak akan dikeluarkan begitu awal, di mana mereka berjaya dapatkan beberapa kejatuhan, belum lagi kill. Tapi Sam 9 Gang ada di kawasan luar belatan kita, tapi SMG baru saja dikeluarkan terlebih dahulu. Sam 9 Gang mereka cuba untuk gerak masuk dalam belatan kita perlahan, tetapi itu ada YSX dikeluarkan di tempat ke-8 dan Drax akan pakai tembakan rambang terlebih dahulu, tetapi Amus memberikan bagian hadapan ke sini. Bravo, satu mata singkir untuk mereka, tetapi telah dikawal rapi oleh pasukan Farang Legend daripada jauh. Bukan sekat Farang Legend saja, saya dapat rasakan bahawa ada 2 ke 3 pasukan sedang melihatkan terhadap pasukan Sam 9. Ya, tapi Sun telah dijatuhkan pada waktu ini. Reza akan terkorban di tangan play zone. Sun akan dihabiskan serta-merta untuk pasukan U2 daripada pasukan U2 Lions. Tapi inilah dia winner chicken dinner forecast. SMG ada peluang paling terbesar dengan 21%. Epi dapatkan Jenny. Baru saja kita cakap pasal SMG. Jenny telah dijatuhkan, tapi Dap akan melakukan satu locking terhadap main daripada pasukan Farang Legend. Tapi dua-dua tim tu tak ada circle. Dia orang kena bergerak eventually untuk masuk ke dalam. Tapi dekat bahagian selatan ni pun tak settle lagi, Amy. Tengoklah dekat bahagian selatan ni ada U2 Alliance, ada pasukan Wolf Arrow, ada pasukan For Rivals dan satu lagi adalah pasukan SMG yang berwarna purple tersebut. Di mana Sam 9 Gang akan mula masuk ke bahagian dalam, juga satu pasukan EVOS VIP daripada bahagian atas. So semua pasukan telah pun mula melakukan pergerakan mereka untuk masuk dalam circle. Drax telah pun diletupkan. Dap juga bersama dengan Drax yang telah pun dikeluarkan terus. Sam 9. Wow, speed mata dirusuh. Kali ini menabrak dan rata dilakukan oleh pasukan Farang Legend setelah pusingan sebelum ini tidak begitu baik sekali untuk pasukan mereka. Kali ini Gang King of Shooting kita telah pun menunjukkan suatu perkara yang begitu menarik sekali, meratakan Sam 9 Gang. Dan di bahagian bawah kita ada EVOS, VIP, Luxy dan Insomnus, menunjukkan yang mereka macam ada 4 walaupun mereka ada 2 saja. Mereka yang memberikan tekanan terlebih dahulu, bukannya tim Farang Legend. Tapi ketika ini satu bom balasan diberikan dengan satu lontaran bom tahan, dan bom daripada Repo tidak akan berjaya untuk mengenai pihak musuh mereka lagi, iaitu Insomnus. Ya, tapi kalau kita lihatkan pada waktu ini SMG memang betul-betul konsisten. Wolf Arrow juga perkara yang sama, tapi mereka telah terkeluar di tempat yang ke-6. Tapi 11 mata zikir Remy untuk EVOS VIP. Ini adalah highlight yang perlu kita perkatakan pada waktu ini. EVOS VIP 11 skill penambahan Insomnus memang telah memberikan suntikan baru kepada mereka secara keseluruhan. Pemburu telah pun diburu dan dihabiskan. Maka For Rivals tinggal bertiga, tapi SMG di bahagian low ground. Adakah pasukan For Rivals mampu untuk memanfaatkan bahagian high ground yang mereka ada? Tapi atas lagi ada pula pasukan U2 Lions. So, diorang tak boleh nak terlalu overpick ke bahagian bawah. So, confirm U2 Lions akan melakukan satu tembakan balas, dan baru dia cakap benda tu pun terjadi. Perlawanan di antara 5 pasukan yang terakhir ini full squad untuk Farang Legend saja. Tidak ada siapa full squad.
Oh, ya betul tu. Tapi sekarang Yudo Lions mereka berjaya untuk mempertahankan kedudukan mereka sehingga ke tempat yang kelima. Farang akan pergi ke depan mencari Somnas, Adiluk mencari Elok. Patah dilakukan dengan satu tembakan yang baik sekali pada Adiluk. Berjaya untuk terus saja mengambil satu lagi mata singkir untuk pasukan mereka. Tapi Evolve VIP walaupun mereka memiliki kill yang begitu banyak, tetapi ketika ini mereka masih lagi akan hanya dapatkan sehingga ke top 5 mungkin, di mana mereka tinggal satu saja. Tapi cubaan yang menarik dan itu akan memberikan poin yang begitu banyak sekali untuk pasukan Evolve VIP. Tapi Farang Legend baru ada 4 dan sekarang ini mereka telah pun kehilangan satu. Yudo dapatkan satu, AP 1-1 juga telah pun di knockdown. Hanya tinggal A-Pool saja dapat dilihatkan ketika itu pasukan For Rival. Farang 3, Yudo Lion 3, SMG dengan 2 orang pemain mereka yang berbaki. Tapi kalau ada dari tepi, Yudo akan tetap berjaya untuk meratakan pasukan For Rival. Tapi Halton datang, lalahan mencari Baby Kim. Dan terus saja dia terpulang ke lobby terlebih dahulu. Ya, tapi satu perkara yang menarik adalah dua pasukan yang dapat nombor 16 di round yang pertama dan juga round yang kedua respectively, iaitu Yudo Alliance dan juga Farah Legend. Kedua-dua pasukan tersebut masih lagi ada di sasaran yang terakhir ini. Pertarungan 3 lawan 2 lawan 1 lawan 1 antara 4 pasukan yang berbeza. Dari segi nombor, Farah Legend ada advantage tetapi mereka tak nak circle. SMG ada bahagian circle di bahagian bawah, low ground. Mereka masih lagi ada 2 orang main. Evolve 1, Yudo Lion 1, ada low cuba untuk ditembak tapi Baby Kim kedudukan beliau telah pun diketahui. Cuba untuk dicari oleh Halton tetapi dia sempat untuk berpatah balik sedikit menggunakan preset terlebih dahulu dan dia akan berjaya. 75 HP kembali untuk Baby Kim. Yap, tapi Baby Kim satu lontaran bom tangan lempar bagian harapan terlebih dahulu. Halton cuba tu dicari, cuba tu dijatuhkan dengan begitu mudah sekali Halton. Ketika ini akan berpusing-pusing dan dia akan mula untuk lebih beredar ke belakang. Tapi Laksi perlahan dan dapat di-look daripada Repo Boy daripada Repo. Nampakkan dia pemain yang berada di bahagian kiri tersebut dan Repo telah memandang ke arah yang berbeza di-look. Akan menggunakan first aid kit. Laksi perlahan Mission Impossible cuba terlagu daripada Laksi tapi nyawanya sedikit demi sedikit telah pun mula tu hilang. Dia tetap tidak mahu. Malahnya SFJ. Aduhai, nampak pula. Dan tapi sudah di situ. Ya, tapi Trixie telah pun dijatuhkan. Repo Boy akan di-trade kembali dan diambilkan serta-merta 7 kill untuk Ban tetapi dia